cuaca panas berpanjangan boleh memberikan tekanan sekaligus mengganggu kesihatan badan manusia. Golongan warga emas dan kanak-kanak adalah dalam golongan yang senang untuk mendapat kesan daripada cuaca panas ini. Apatah lagi kepada individu yang terlibat dalam industri dan sektor yang memerlukan mereka terdedah kepada cuaca panas secara terbuka yang pastinya lebih berisiko. Lalu apakah yang harus dilakukan untuk mengelakkan perkara sebegini berlaku kepada diri sendiri dan juga keluarga? Apakah antara tips dan kaedah yang boleh dilakukan? Okey, kita kembali bersama dengan kami di WHI. Okey, saya baca komen daripada Raya-Raya Udak. Katanya amat panas. Wih! Wow, macam mana tu? Saya pun rasa kepanasan itu, Raya-Raya. Okey, pelbagai komen daripada anda teruskan berkongsi di Facebook kami. Baik, Fatin, saya dah tak sabar ingin membuka topik perbincangan kita. Saya nak kenalkan dulu dua tetamu hebat kita di studio ini. Di hujung sana kita bersama dengan Profesor Dr. Victor Ho Chi Wai Abdullah selaku Ketua Jabatan Perubatan Kemasyarakatan dan Pencegahan SPM Fakulti Perubatan Universiti Malaya. Prof, sihat? Sihat, terima kasih. Ceria nampak hari ini. Ceria. Okey, dan di sebelahnya Fatin, kita bersama dengan Encik Muhammad Syazwan selaku penggiat rekreasi dan jurulatih menyelamat. Encik Syazwan. Besok kembali. Kembali. Baru balik daripada camping ke? Itu penuh aktiviti dia. Ya, penuh aktiviti dia. Baik, mungkin kita mulakan perbincangan hari ini bersama dengan Dr. Ho. Boleh. Okey, Doktor. Kita nak tanya, semua orang tahulah keadaan cuaca sekarang ini dan tadi pun diberikan penjelasan oleh Puan tadi kan daripada Met Malaysia. Tapi dari sudut kesihatan kita, apa yang sepatutnya kita tahu mengenai apa yang harus kita risaukan mengenai kesihatan kita dan juga keadaan cuaca sekarang ini? Biasanya kalau keadaan cuaca sekarang panas, jadi kalau kita melakukan aktiviti di luar pada masa yang panas, kita mungkin akan mendapat penyakit-penyakit yang berkaitan dengan haba lah. Sebenarnya haba itu dia mula dari yang kurang serius kepada yang serius seperti strok haba. Yang kurang serius bermakna you ada kekejangan otot, otot jadi kejang kerana senam banyak dalam keadaan yang panas. Baik. I think banyak orang pun pernah kenalah kekejangan otot kalau you senam dengan tidak kerana tidak berehat tu kekejangan otot. Selepas itu boleh dapat kelesuhan haba. Kelesuhan haba adalah lebih teruk sikit, bermakna you sudah bersenam atau melakukan aktiviti di bawah matahari atau keadaan panas yang mengakibatkan kehilangan peluh atau garam yang banyak dan tidak menggantikannya dengan minum dengan garam dan minuman. Jadi ia akan dapat macam perpuluhan banyak, kekejangan otot, sakit kepala, muntah-muntah. So benda-benda itu ada tanda-tanda awal yang kita mesti kena pasti sebelum kita dapat ke strok haba. Strok haba adalah satu keadaan di mana ialah kecemasan perubatan yang mesti dirawat dengan segera. Tak boleh kita lengahkan masa. Maksudnya strok haba tu di tahap yang kritikal lah. Sebelum kita nak kata berlakunya strok haba tu kita boleh hindarkan dahulu. Okey, kita nak tanya kepada Encik Syazwan juga. Sebelumnya kita buat berkenaan dengan Majid. Ini cuaca panas pula. Apa sebenarnya penonton perlu tahu dan juga perlu titik beratkan? Sebab apa sekarang ni ialah kita busy dengan kerja, kadang-kadang waktu yang terluang tu kita nak bawa anak keluar, berjalan dan sebagainya, aktiviti rekreasi. Tetapi disebabkan cuaca tu banyak orang kata kekangannya. Okay, so basically apa yang kita boleh share sekarang ni is bila kita cakap jangan tu lagi orang suka nak pergi kan. So mostly orang Malaysia lah, termasuk saya lah, because kita nak bawa family outing. Sebab macam dikatakan tadi, Fatih kata dah penat. Then apa yang kita boleh buat is kita study that tempat kita nak pergi beraktiviti. Let's say contoh kita nak beriadah like camping ataupun nak bersukan ke some sort like macam berenang ke aktiviti luar lah. And then pilih tempat yang bersesuaian. And then dekat Met tadi yang Puan Pengarah pun ada share tentang di mana lokasi-lokasi yang sentiasa ada strok haba yang panas. Kepanasan tahap tinggi kan. So dekat situ kita boleh monitor lah daripada segi tempat yang kita pilih dan waktu kita beraktiviti. So within macam pukul 12, 11 sampai pukul 3 adalah tahap yang sangat panas. So, cuba kita buat waktu pagi. So, pemilihan tu sebenarnya kita ada pilihan lah. Sebab, let's say bila kata pakar sendiri pun bila kata tentang strok haba, kepanasan yang tinggi, dia better kata tak payah buat aktiviti. But,
kadang kita ni nak juga dan kita kena pilih lah waktu yang sesuai, masa dan tempat lah. Dan segala persediaan diri daripada segi pemakanan, minum air double, gandakan macam doktor cakap, doublekan. Mungkin kita biasa minum 3-4 liter sehari. But now kita boleh upkan bila kita beraktiviti 8 ke 9 liter. But kita tahu diri kita dan kita kena aware tentang sebenarnya. Baik. Persiapan diri itu sebenarnya penting juga kan? Betul. Dan tadi Dr. Ho telah berkongsi tanda-tanda awal dan sehinggalah ia boleh menyebabkan stroke haba ya doktor. Dan mungkin saya boleh tanya doktor, adakah stroke haba ini lebih cenderung ataupun kanak-kanak kecil lebih mudah mendapat stroke haba berbanding dengan yang dewasa ini? Stroke haba lebih cenderung kepada kanak-kanak, orang warga emas ya. Dan mereka yang berpenyakit kronik seperti darah tinggi, kencing manis, sakit jantung, sakit bawah pinggang. Itu adalah penting kerana mereka punya air akan tidak boleh dikawal dengan betul lah. Dan mereka yang mengambil alkohol atau mengambil dadah pun akan cenderung untuk mendapat stroke haba. Dan mereka yang tidak minum cukup air lah saja. Baik. Seperti semua orang akan ada. Tapi yang orang biasa, orang dewasa macam kita ni kurang sikit, tapi orang budak-budak yang lebih kecil dia adalah lebih teruk. Kerana bukannya dia mendapat stroke haba dengan lebih teruk kerana mereka pun tidak senang untuk memberitahu. Ada mereka dahaga ke minum air ke. Baik, faham. Dan bercakap mengenai dahaga ni dan tadi Encik Syazwan pun kongsikan banyakkan minum air kalau kita banyak bersenam buat aktiviti di luar. Doktor, saya nak tanya, kita selalu dengar banyak minum air, ada orang juga cakap banyakkan minum air kelapa, minum air Bali. Betul ke air kelapa, air Bali semua membantu? Air kelapa, air Bali, air isotonik itu tak ada masalah. Kalau minum air sudah boleh. Apa-apa air pun boleh. Tapi jangan minum air yang akan mengeluarkan kencing lah, macam teh ke, macam kopi ke. Dia akan mengeluarkan kencing. Tapi air macam kalau ikut apa yang saya praktikkan ialah saya minum air saja, air kosong. Saya masak yang itu paling bagus, paling basic. Terbaiklah kiranya. Yang penting satu lagi daripada apa yang dicakap tadi. Kita mesti tahu tahap kesihatan kita. Kalau kita ada sakit jantung atau sakit bawah pinggang atau darah tinggi, kita mesti jaga berapa banyak air kita boleh minum. Kerana kalau tidak, kita punya jantung akan overload, kita punya bawah pinggang akan overload. Jadi itulah pentinglah. Jadi kita kalau kita sihat tak ada masalah. Kalau kita tak sihat, itu kita mesti pergi dapat nasihat dari doktor yang menjaga kita, apa yang kita boleh buat dalam masa-masa sekarang ini, masa-masa yang cuaca panas. Itu peringatan yang bagus kan. Patut sebab mungkin orang tidak tahu dan mereka minum ia boleh memudaratkan kesihatan yang sudah pun mudarat kan. Kejap lagi kita akan tanyakan tahap yang mana sebaiknya untuk kita jaga kesihatan kita dalam cuaca panas ni. Tapi sebelum itu kita nak bawa perhatian anda untuk kita dengarkan juga kata orang ramai berkenaan dengan topik kita hari ini. Saya kerja dekat dalam macam kilang biskut. Jadi dengan cuaca panas, lepas tu depan oven lagi, memang muka saya memang terasa terbakar lah. Tapi apa yang saya amalkan ialah pakai sunscreen bila nak keluar ke, nak pergi mana-mana, lepas tu minum banyak air mineral. Kalau yang nak elok, minum air mineral yang tak sejuk. Tapi kalau dah panas sangat tu, saya minum yang sejuk je. Saya baru baik demam. So kalau nak cuaca panas ni, kalau boleh kita kurangkan minum air manis, banyakkan minum air suam. Kalau boleh jangan air sejuk lah, sebab dia sakit tekak kan. So lepas tu kurangkan aktiviti luar lah. Macam saya pun baru baik demam. Sebab baik demam itu pun sebab kita boxing outside. So itu yang jadi demam tu. So kena kurangkan aktiviti luar, banyakkan duduk dalam aircon. Last week baru demam seminggu sebab panas sangat lah. So, kalau I memang kena minum air masak sangat banyak dengan kurangkan aktiviti kat luar lah. Kalau boleh tak nak keluar pun. Tapi kena kerja kan, kena keluar. Baru-baru ni lah, dalam 2-3 hari macam tu yang lepas. Kita baru je baik dari sakit demam yang teruk. Dia ni pun baru je recover semalam. Bagi saya, kena banyakkan minum air, kena rehat yang cukup, lebih baik untuk kesihatan baby lah. Nak utamakan kesihatan dia dululah. Dengan panas yang tak boleh nak bawa bincang ni kan.
Alah comelnya. Dia pun pakai scarf tu. Harapnya tak panas sangatlah masa tu. Ya, saya harap juga. Dan mungkin saya nak tujukan soalan ni kepada Encik Syazwan. Encik Syazwan, katakan saya ni sekarang keluar untuk beriadah, camping lah, nak mandi air sungai. Panas sangat saya nak masuk air sungai ni. Tapi tak tahulah patut ke tidak saya lakukannya. Dan seterusnya kalau ibu bapa yang bawa anak-anak mereka untuk beriadah, pastinya ibu bapa akan bawa ubat-ubatan, air yang lebih dan sebagainya. Tetapi kalau dalam situasi di mana terlalu panas, anak tu tiba-tiba rasa letih, rasa macam nak pengsan ke, ada yang memang dah pengsan ke, apa yang harus mereka lakukan? Okay, so ini mungkin rawatan awal yang kita boleh buat sebelum kita pass to the right person, doktor lah. So basically apa yang kita boleh, mangsa tu kita alihkan di tempat yang redup, daripada direct kena sinaran matahari lah. And then yang kedua, kita boleh sejukkan badan dia. Mungkin macam tadi, mungkin kita boleh slow down, sejukkan dekat dalam sungai ke, and then ataupun ambil a few part ice, letak kat a few part body yang untuk sejukkan badan dia. And then yang paling penting adalah kalau dia sedar, kita bagi dia minum air. Bagi dia minum air, and then the last one is call 911, 999 lah, untuk kita serahkan pada yang pakar lah. Perlu tak kita buka baju dulu sebab dalam keadaan dia? Perlulah. Kalau kata mungkin masa tu dia mangsa tak sedar, kita mungkin perlu apa yang kita rasa dapat selamatkan dia, kita buat dulu. Okey, baik. Tapi langkah-langkah awal lah. Langkah awal lah. Maksudnya dalam kecemasan tu kita tahulah apa yang patut kita mulakan dulu. Okey, Dr. Hu, saya nak tanya juga, macam kami berdua ni kita bekerja dalam aircon, dalam indoor. Tapi bagaimana pula mereka dalam cuaca sekarang ni? Kalau tadi saya cek 31 darjah Celsius. Agak panas juga. Tetapi buruh kasar, mungkin mereka yang terdedah di luar, yang membuat kerja-kerja di luar, rider makanan dan sebagainya. Apa langkah yang mereka perlu lakukan untuk mereka juga menjaga kesihatan mereka untuk tidak terdedah ataupun terkena dengan serangan strok haba ni? Penting. Ada banyak benda yang boleh dilakukan. Macam kalau you tahu yang you sudah kerja dekat tempat panas, you boleh bawa minum air yang banyak. Tapi kerana banyak kali kalau dia minum air, dia berhenti tandas. Lepas tu dia takutlah minum air. Tapi dalam keadaan panas, dia boleh minum air dan air akan jadi peluh, jadi dia tak perlu pergi tandas banyak kali lah. Yang kedua ialah kalau majikan mesti perhatian kepada pekerja-pekerja dia bila mereka memerlukan mereka bekerja di bawah kepanasan yang teruk lah. Macam kita kalau kerja dekat kontraktor ke, construction worker ke, kita boleh menyediakan air minuman ke, kita boleh menyediakan tempat sejuk, redup, atau kita boleh jadualkan kerja dia supaya dia kerja pada pagi, pada masa yang tidak panas. Kalau di negara-negara seperti di negara Arab yang negara itu panas sangat, dia kerja pada waktu malam, bukan waktu pagi. Atau dia menyediakan water sprinkler, water jet yang ada untuk mereka supaya sejukkan kawasan itu. Betul. Tapi ada banyak. Ada benda yang kita boleh buat lah. Tapi kalau tengok apa yang diutarakan tadi, bukan saja kerja di luar, kerja dalam pun panas. Kalau dia kerja dengan oven ke, kerja dengan dalam keadaan yang panas pun, itu pun boleh menggunakan kipas besar atau kipas besar dengan water jet. Penggunaan pakaian pun doktor kan kena pakaian ni. boleh, tapi tebal sangat. Tapi masalah ialah kalau kawasan, kalau tempat kerja, dia mesti ada pakaian yang sesuai. Kalau tidak dia akan jadi masalah macam masalah disiplin chemical pula, chemical poisoning pula, semua benda-benda itu dia mesti tahu. Tapi kalau perlu pakai pakaian yang banyak, dia perlu kurangkan masa kerja. Okey, Fatin dan penerbit, mungkin hari Selasa lepas ni kita boleh minta kipas yang besar tu. Doktor Ho kata untuk elakkan kita dan juga kita dapat bekerja dalam keadaan yang selesa. Hari Selasa kan kita orang kat luar kan. Mungkinlah ini usulan daripada Fatin, saya lah mewakili tim WH. Tapi doktor, saya nak tanya juga berkaitan dengan makanan. Kita banyak menyentuh mengenai air, minuman. Tapi orang Malaysia memang suka makan makanan pedas kan doktor. Dengan cuaca sebegini, adakah makanan pedas harus kita elakkan? Adakah ia membuatkan kita lebih panas? Makanan tak ada banyak. Boleh teruskan makan. Tak ada menimbulkan banyak masalah. Yang penting ialah sudah makan, minum air banyak. Okey, baik. Yang penting ialah minum air banyak. Okey. Saya pernah juga orang cakap makan kari tapi kalau panas lagi. You makan banyak sangat, you janganlah. Selepas makan janganlah pergi buat aktiviti terus-menerus. Kerana kalau sudah makan banyak, minyak darah semua akan pergi ke usus. Dan kalau you buat aktiviti, dia akan macam sudah tak kepanasan tak boleh keluar lah. Okey, doktor, sedikit. Untuk mereka yang bawah 6 tahun, berapa liter sebaiknya air masak yang perlu diminum?
Kalau ikut dia, bukannya berapa banyak air masak. Tengokkan aktiviti yang dia jalankan. Kalau aktiviti yang jalankan, tengok dia punya kulit. Atau dia kulit dia adakah dia jadi kering ke tak kering. Atau terlalu banyak. Tengok kencing pula. Ada dia kencing ke tak ada kencing. Banyak benda kita kena titik berat kita sebenarnya. tak boleh cakap saja berapa banyak air. Kalau saya cakap berapa banyak air, kalau dia ada sakit benda melanan, dia akan mungkin dia minum terlalu banyak air, dia akan memudaratkan lagi. Betul. Bukannya banyak itu bagus, tapi kalau dia tak boleh kencing itu memudaratkan lagi. Kalau masalah juga. Kalau dia boleh kencing, kalau dia punya kulit biasa dan dia punya mata semua okey, jadi cukuplah. Take note tapi yang penting ialah kita mesti memerhatikan kanak-kanak kita atau anak-anak kita supaya kita tahulah dia punya hydration lah. Itu yang sebaiknya. Kalau ada masalah, lebih penting pergi tengok doktor dia sendiri untuk mendapat nasihat kerana tiap kanak-kanak adalah berbeza. Okey, ini komen daripada Mazilah Mansur, Dr. Encik Syazwan dan Fatin ya. Dalam keadaan cuaca yang ekstra panas ni, elakkan aktiviti yang terdedah kepada cahaya matahari, terutamanya untuk murid-murid di sekolah. Mungkin aktiviti sukan di luar bangunan boleh ditangguhkan dan didik murid-murid dengan sukan tradisional seperti congkak, batu seremban dan lain-lain yang juga boleh menguji minda anak-anak. Saya suka juga. Sebab apa kau? Saya daripada ni saya dengar keluhan daripada kakak saya masa cuaca panas tu, ada sekolah yang mana menganjurkan merentas desa. Jadi purata yang pergi sekolah tu tak ramai sebab ibu bapa risau dengan anak-anak mereka kan dalam cuaca panas. Okey, Cik Syazwan, apa yang sebaiknya kalau sekarang ini kan mereka nak menjalankan aktiviti beriadah, dia nak pergi berkemping ke, nak memasak-masak di tepi sungai ke, ataupun dia nak bawa anak dia pergi hiking dan sebagainya. Penting atau tidak waktu sekarang ni, ataupun apa yang perlu mereka tahu kalau mereka memang nak nak pergi juga, adakah pemilihan lokasi itu penting? Ya, betul. So first thing is apa yang sebelum kita pergi lanjutnya adalah kita ni ada pilihan sebenarnya. So mungkin kita ada pilihan that tak perlu pergi waktu panas ni. Kita mungkin bila dah cuaca dah okey sikit, mungkin kita pergi pada waktu yang itulah sebenarnya. But somehow kadang macam saya cakap lah tadi, kita ni bila kita cakap jangan, lagilah kita nak cuba nak pergi kan. Dan macam saya ada borak dengan doktor tadi, that benda tu pun kadang tak tentu. Cuaca dia kadang satu hari ni tahap melampau. And then hari esok kemudian dah tak panas. So benda yang macam itulah yang kita kena ambil kira, sentiasa update keadaan cuaca kita. Dan macam yang paling penting lokasi yang kita nak pergi. Macam kalau kata kita nak balik kampung, so macam mana cuaca okey tak okey, kadang rumah kampung sama kadang ada yang tak ada aircon. So benda-benda yang tu kena ambil kira lah daripada A to Z lah sebelum kita decide. Sebab ni mungkin nak cuti sekolah kan untuk anak-anak. So benda-benda yang precaution awal ni kita kena ambil tahu lah. Betul. Sangat-sangat penting sebenarnya. Ya, sangat penting. Saya ada soalan juga. Doktor. Ada macam Fiza Sabjah kat tangan. Doktor, kalau kita berada di keadaan cuaca yang panas di luar, tiba-tiba kita masuk dalam keadaan yang bilik yang ada aircon ni, kita pun boleh rasa macam tak betul sangat pun tak betul. Rasa macam nak sakit, kita dizzy, pening-pening dan sebagainya. Betul ke perbezaan cuaca itu membuatkan kita rasa sebegitu? Kat luar panas kejap tiba-tiba. Kesannya, doktor. Betul. Kalau perbezaan cuaca, dia punya suhu tukar dengan cepat, kita punya badan mungkin tidak dapat adapt dengan cepat sangat. Okey, jadi adakah sepatutnya kita harus elakkan penggunaan air condition selepas kita berada di suhu yang panas sangat, tiba-tiba kita masuk dalam bilik aircon ataupun tidak mengapa? Itu depend on apa yang you sedang melakukan. Kalau you saja di kawasan panas tapi tak melakukan aktiviti-aktiviti berat, tak lakukan senaman-senaman, boleh terus pergi ke aircon, tapi fahamlah yang you akan rasa tidak senang sedikit, tapi boleh duduk, tapi tak ada masalah. Dia you tak akan faint punya. Tak ada masalah. Kalau dari sejuk ke panas, itu masalah. Macam kita dalam kereta, aircon kita full ni. Lepas tu kita keluar dah sampai, kita keluar panas sangat. Itu ada kesan atau tidak, doktor? Ada kesan sikit. Mungkin ada rasa sakit kepala, pening-pening. Jadi mesti keluar perlahan-lahan lah. Kerana you sedang duduk, you must naik, dan bila you berdiri, you punya darah pun sudah pergi ke kaki dan
kawasan itu pun panas. Kejutan haba. Jadi kejutan haba. Jadi mesti perlahan sikit tapi tak ada masalah. Yalah, sebab kalau panas-panas, doktor, kita masuk rumah ada kipas ke aircon, kita duduk bawah tu. Bestnya. Buat macam ataupun buka peti sejuk letak muka tu bestnya. Betul tu. Okey, di hujung ni mungkin Cik Syazwan juga ada nasihat untuk mereka di luar sana yang kita memang sangat-sangat perlu memberi fokus sedikit untuk keadaan cuaca kita sekarang ni. Apa sahaja aktiviti lagi-lagi kita beri tumpuan kepada anak-anak dan mereka yang berisiko ni lah. Cik Syazwan. Okey, so first thing kita ni ada pilihan. So either perlu ke tidak ataupun tidak perlu. So let's say contoh kalau kata kita nak pergi juga, sediakanlah apa yang segala kelengkapan lah daripada anak punya condition, siapa yang kita nak bawa tu, and then jangan pergi berseorangan. So biar bergrup lah. Maksudnya cek dulu cuaca di Met Malaysia kan? Ya, betul. Dan mungkin peringatan daripada Dr. Ho sendiri buat penonton yang sedang menonton sekarang ini. Sama saja. Kalau keadaan panas, kita mesti berjaga-jaga. Kita mesti tahu kesihatan kita dulu sebelum kita membuatkan aktiviti-aktiviti di senaman, kerja di luar. Kalau kita ada masalah kesihatan, kita boleh jumpa dengan doktor kita untuk mendapat nasihat yang lebih teliti. Kerana kita janganlah bagi nasihat yang salah kalau mereka mempunyai penyakit yang berlainan. Betul. Jangan tunggu lagi, cepat-cepat dapatkan rawatan. Kalau nampak macam dah ni bukan dalam kebiasaan harian kita lah. Betul. Okey, kata tu Slimah, topik yang menarik hari ini. Betul. Jadi kami harap apa jua yang dikongsikan oleh Encik Syazwan dan juga Dr. Ho memberikan manfaat buat kita semua. Dan seperti yang doktor ingatkan, kalau ada tanda-tanda awal tu jangan lengahkan masa, terus pergi berjumpa doktor. Dan tips-tips ni bagi mereka yang mempunyai keadaan kesihatan yang mungkin normal secara amnya. Kalau ada yang ada keadaan kesihatan serius, jumpa doktor. Ni nak dekat-dekat cuti sekolah ni, kalau mungkin ada perancangan yang boleh melibatkan cuaca panas ke apa, kita tunggu dululah. Kita duduk rumah, buat aktiviti kat rumah dulu. Itu nasihatlah. Okey, terima kasih kita nak ucapkan kepada Dr. Ho sekali lagi kerana bersama dengan kita dan juga Cik Syazwan atas tips-tips yang berguna untuk penonton-penonton wanita hari ini. Saya dalam bilik aircon ni pun macam berpeluh. Pelik ke tak? Tak. Saya okey lagi. Baik, kipas. Kita berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHR. Jangan ke mana-mana. Nak beli kipas besar tu lah.